Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ketujuh daripada Mashaf Madani, Mashaf yang dikeluarkan oleh percetakan Madinah Al-Munawwarah. Dan hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di ayat yang ke-38 sehingga ayat yang ke-48 daripada surah Al-Baqarah. Hari ini insya-Allah kita akan cuba untuk melihat sebagai kesimpulannya dulu, insya-Allah saya akan cuba untuk menceritakan tentang apakah yang terdapat dalam siri muka surat ini, siri kita pada kali ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang beri salam. Jadi hari ini insya-Allah kita akan melihat dua perkara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini. Yang pertamanya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat yang awal daripada muka surat ini, Allah Taala menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian selepas daripada itu bermula daripada ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala mula menceritakan kepada kita satu kisah baru, iaitu kisah yang berkaitan dengan Bani Israel. Dan sebagaimana kita maklum, cerita tentang Bani Israel ini sangat banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, termasuk ada satu surah khusus yang dinamakan dengan surah Bani Israel, ataupun kadang-kala disebut juga dengan nama surah Al-Isra. Jadi insya-Allah kita akan baca sedikit daripada ayat daripada muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi, masih lagi menyambung cerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam, iaitu Allah Subhanahu wa taala kami katakan ihbitu, iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan, berkata kepada Adam dan juga Hawa yang asalnya berada di syurga. Allah Taala kata ihbitu minha jami'a, iaitu ihbitu minha, iaitu minal jannah. Ha tu maknanya jannah. Turunlah kamu daripada syurga ini semuanya. Semuanya di sini ialah maknanya ialah semua sekalian, iaitu Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa dan juga iblis pun. Semua ini adalah turun daripada syurga ini. Dan kemudian fa imma ya'tiyannakum, Allah Taala kata fa imma ya'tiyannakum. Fa imma ni daripada dua perkataan, in dan juga ma. In tu maknanya jika, ma tu maknanya apa kalau ikutnya, tapi ma di sini adalah ma zaidah dipanggil. Ma zaidah iaitu ma tambahan. Tambahan apa? Bukan tambahan tak ada faedah, bukan. Tapi tambahan di situ artinya ialah tambahan untuk memberi makna lain, iaitu maknanya takkid, maknanya iaitu menyungguhkan, mensungguh-sungguhkan, betul-betul, menekankan betul-betul, iaitu fa'in. Tapi kalau dari segi maknanya ialah, kita kata dari segi Melayunya maknanya in ya'tiyannakum minni huda, jika sekiranya datang daripadaku huda, maknanya bila kamu ni turun ke bawah ni, turun ke dunia daripada syurga, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan utuskan, kirimkan huda. Huda di sini ada dua, iaitu yang pertama sekali ialah ar-rasul, iaitu rasul-rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa-nya, Nabi Musa-nya, Nabi Adam-nya, Nabi Idris-nya, Nabi Nuh-nya dan sebagainya. Maka itu adalah huda. Itu yang pertama iaitu huda itu ialah rasul. Kemudian yang keduanya adalah huda di situ ialah Alkitab, iaitu kitab-kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan melalui rasul-rasul ni, dan kemudian kitab itu kekal. Jadi inilah perbezaan di antara kitab dan juga rasul. Ar-rasul ni datang kepada kaum yang tertentu, kaum lil alamin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ada Alkitab. Alkitab pula adalah iaitu satu benda yang boleh dibaca walaupun rasul dah tak ada, tapi kitab tu tak ada. Jadi semua tu adalah kita panggil sebagai huda lah. Allah Taala kata minni huda. Allah Taala dia tidak meninggalkan manusia tu macam tu saja kan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirimkan, menghantar kepada manusia ni, tak membiarkan manusia ni
sesat macam tu saja, tapi dia akan hantar rasul-rasul dan juga akan berikan kitab kepada manusia. Faman tabi'a hudaya, tapi apabila Allah Taala pun sebutkan, iaitu faman tabi'a hudaya, nanti akan ada siapa-siapa yang akan mengikut petunjuk, iaitu mengikut rasul, mengikut alkitab, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka bagi dia tak akan ada takut, dan juga wala hum yahzanun, dan dia itu tidak akan sedih. Ada dua pandangan ulama lah di sini, sama ada perkara ini sama ada di syurga, sama ada di dunia ataupun di akhirat ni. Ada yang kata, setengah ulama tafsir kata ianya secara umum, iaitu siapa-siapa yang mengikut petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, huda tadi itu iaitu hidayah, maka dia akan mendapat dua perkara ni. Allah Taala akan beri kepadanya dua perkara ni, iaitu apa? Yang pertama sekali khaufun, maka Allah Taala tak akan menjadikan pada dia rasa takut, dan yang keduanya ialah walahum yahzanun, dan dia tak akan rasa sedih. Tapi ada yang mengatakan bahawa yahzanun situ ialah maknanya semasa mereka tu di akhirat, maka dia tak akan rasa sedih terhadap apa yang telah apa yang berlaku di dunia, iaitu dia rasa sangat gembira kerana apa? Dia tak sedih lagi kerana tidak luput semasa di dunia telah melakukan perkara-perkara yang baik, maka dia akan mendapat pahala, dan dia tak takut di situ. Di hari akhirat dia tak takut lagi, tak takut neraka dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia telah mengikut ni. Tapi ada secara umumnya, ada ulama tafsir mengatakan ianya adalah lebih umum, iaitu di akhirat, di dunia. Iaitu di dunia ini lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dua perasaan ni. Perasaan apa? Iaitu perasaan tidak takut dan perasaan tidak sedih semasa di dunia ni, jika sekiranya dia tu mengikut faman tabi'a hudaya, orang-orang yang mengikut hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah sebelum daripada ini kita telah ceritakan, hidayah ni ada dua bentuk. Yang pertama sekali ialah hidayatul irsyad, dan yang kedua hidayatul at-taufiq. Jadi kepada sesiapa yang kita tak ceritakan di sini kerana apa? Kerana kita dah ceritakan sebelum daripada ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata wallazina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebalik daripadanya, sebalik ni kalaulah sesiapa yang tidak mahu mengikut tidak mahu mengikut apa? Mengikut petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, maka Allah panggil mereka, gelarkan mereka sini sebagai orang-orang yang kafir dan juga kazzabu bi ayatina, mendustai, tidak percaya merasai bahawa apa yang dikirimkan tu rasul tak betul, Quran tu tak betul dan sebagainya. Jadi orang itu dipanggil sebagai kafaru wa kazzabu. Allah Taala tidak menyebutkan kalau di atas dalam ayat 38 Allah Taala sebutkan mereka yang mengikut petunjukku. Tapi bila masuk ayat yang kedua, iaitu jenis golongan yang kedua ni, Allah tak sebutkan bahawa orang-orang yang tidak mengikut petunjukku. Jadi ulama tafsir kata, sebagaimana dalam tafsir Al-Wasi disebut bahawa Allah Ta'ala menggunakan perkataan untuk ayat 39 tu, iaitu sesiapa yang kafir dan juga kazzabu, yang mendustai, kerana ada di kalangan mereka kemungkinan tidak mengikut. Ada di kalangan manusia ni tak mengikut Islam, tapi kerana ada sebab-sebabnya tertentu. Seperti contohnya ialah tak dapat dakwah tak sampai lagi kepada mereka. Iaitu belum sampai lagi. Mungkin setengah-setengah kita kata di dalam hutan-hutan belantara, di dalam Amazon ke, di dalam mana yang jauh daripada orang, dan dakwah tak sampai kepada mereka. Jadi orang-orang macam tu dia tak bersalah dia tak berdosa. Ataupun orang-orang yang mana orang-orang yang akalnya tidak sempurna dan sebagainya, ataupun kanak-kanak. Jadi mereka itu tak dianggap sebagai orang yang tidak mengikut, walaupun mereka sebenarnya tidak mengikut. Tapi oleh kerana apa? Mereka tidak mengikut kerana tidak sampai dakwah kepada mereka. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala menggunakan perkataan wallazina kafaru untuk jenis yang kedua tu. Golongan yang kedua iaitu orang kafir. Kafir artinya dah sampai kepada mereka dakwah, dah sampai Islam kepada mereka. Mereka dah boleh tengok Islam tu, tapi mereka kafir juga dan mendustai juga dengan ayat-ayat kami. Maka itu orang jenis macam tu Allah tak kata itu adalah penghuni neraka, dan mereka itu kekal dalamnya, iaitu bukannya masa-masa yang tertentu atau sahaja, tetapi terus-menerus kekal dalam neraka. Ayat yang ke-40 sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala mula masuk kepada menceritakan tentang Bani Israel. Jadi inilah di antara perkara yang kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mula-mula cerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, kejadian manusia kan. Kemudian selepas daripada tu sekarang ni Allah Taala ceritakan tentang Bani Israel. Kenapa banyak diceritakan Bani Israel? Kita telah sebut sebelum daripada ni, iaitu Bani Israel ni merupakan orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan risalahnya, dengan nabi-nabi yang ramai, dengan kitabnya kan. Mereka ni tiga daripada kitab yang wajib kita percaya, iaitu Az-Zabur, kemudian At-Taurah, dan kemudian tu Al-Injil.
Tiga-tiga tu adalah diturunkan kepada Bani Israel. Dan kemudian Nabi-Nabi sangat ramai diturunkan kepada Bani Israel. Jadi sepatutnya Bani Israel ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tidak beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ungkapkan, ceritakan balik kisah mereka dengan banyak. Terutama apabila Nabi SAW telah berpindah ke Madinah. Kerana di Madinah tu ada tiga golongan Bani Israel. Tiga golongan orang Yahudi yang berada di sana. Jadi sekarang Allah SWT bawa kita kepada cerita tentang Bani Israel ini. Kerana apa? Kerana nak cerita bahawa umat Nabi Muhammad SAW sekarang ni akan mengambil alih tugas Bani Israel ni. Iaitu sekarang Bani Israel ini tugas mereka dah tamat dah. Walaupun dulu mereka ni dianggap sebagai orang yang paling hebat lah. Orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala faddala tu maknanya Allah Ta'ala tu angkat mereka, melebihkan mereka alal alamin. Di atas orang-orang lain, bangsa-bangsa lain di atas dunia pada masa sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi selepas daripada Nabi Muhammad datang, maka sekarang umat Islam pengikut Nabi Muhammad SAW lah merupakan orang-orang yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga amanah di atas muka bumi ini, iaitu untuk menjaga manusia kalaulah manusia ni lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku memanglah majoriti manusia sekarang lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan umat Islam lah sepatutnya bertanggungjawab untuk membawa orang Islam ni semula kembali, orang-orang yang kafir ni, orang yang tidak mau beriman, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tugas kita semua. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, ya Bani Israel. Israel ni adalah merupakan Nabi Yaqub alaihissalam. Gelaran dia ialah Israel. Itu pendapat yang masyhur lah. Israel adalah gelaran kepada Nabi Yaqub alaihissalam, kerana dikatakan bahawa Nabi Yaqub ni dia telah lari, iaitu berjalan pada waktu malam, meninggalkan tempat satu tempat ke tempat yang lain. Jadi Isra' tu maknanya berjalan pada waktu malam. Jadi il tu ada setengah kata adalah il tu adalah gelaran. Ada yang kata pendapat-pendapat yang lain lah, itu adalah pendapat-pendapat yang ada kata Israel itu hamba kepada Allah. Israel. Jadi wallahu a'lam bissawab, semua itu adalah pendapat-pendapat daripada ahli tafsir untuk menceritakan apakah maksud Israel. Dan tapi yang confirmnya dia adalah Israel itu adalah merupakan Nabi Yaqub alaihissalam, anak kepada Nabi Ishaq dan cucu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, wahai Bani Israel, ingatlah. Allah Ta'ala sebutkan, ingatkan mereka ni. Wahai Bani Israel, ingatlah. Nikmat yang telah aku berikan kepada kamu semua, tu yang pertama sekali ingat. Apakah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka? Iaitu seperti menyelamatkan mereka daripada Firaun, kan. Kemudian mereka ni yang dipanggil sebagai Exodus, kan. Iaitu keluar daripada Mesir tu, ramai-ramai. Kemudian selamatkan mereka, matikan Firaun dalam laut. Kemudian mereka pergi ke Sinai, dan kemudian mereka tu dianugerahkan lagi dengan nikmat-nikmat yang besar, mendapat kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam di Palestin dan juga seterusnya. Macam-macam Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka ni. Jadi Allah Ta'ala kata, ingat nikmat tu. Allati an'amtu alaikum, yang aku telah berikan kepada kamu. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala kata, aufu. Yang pertama ingat, yang kedua aufu bi ahdi. Tunaikan janji. Apa dia tunai janji ni? Apa dia janji dia? Janji ni sebagaimana disebutkan dalam jalan lain, dia kata janji inilah janji untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tunaikan janji, kalaulah kamu tunaikan janji. Tapi dia boleh memberi makna yang lebih umum lah, iaitu beriman kepada Nabi Muhammad dan kemudian mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah kamu tunaikan. Kemudian tunaikan janji tu. Kalau kamu tunaikan janji, Allah Ta'ala kata, ufi bi ahdikum. Aku akan tunaikan janji aku. Apa janji Allah Ta'ala kepada mereka? Kalau mereka ni menunaikan, melaksanakan, taat kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan pahalanya. Itu ufi bi ahdikum. Aku akan tunaikan janji aku. Itu janji aku kepada manusia. Kemudian wa iyaya farhabun, dan hendaklah kamu ni kepadaku sajalah hendak kamu takut. Jadi iyaya tu di depan, kemudian farhabun tu di belakang. Jadi artinya apa? Iaitu hanya kepada aku sahajalah kamu mesti takut. Tak boleh takut kepada yang lain daripada aku. Samalah seperti kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya, maksudnya tak boleh kepada yang lain. Kemudian wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Hendaklah kamu beriman. Ni arahan Allah Ta'ala lagi. Allah Ta'ala ingatkan ke umat Islam ni, bila kita baca ayat ni, ingatkan apa yang telah orang-orang Yahudi, Bani Israel ni janji. Janji untuk mereka tunaikan apa? Jadi Allah Ta'ala mintalah kan, aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kamu dengan apa yang telah aku turunkan, musaddiqan. Musaddiqan itu ialah membenarkan. Membenar itu menceritakan apa yang akan berlaku. Musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir. Pertama kafir artinya ialah orang yang pertama sekali mendustai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah di sini
ulama sebut, ulama buat pertanyaan. Contohnya, bukankah yang paling awal kafir adalah orang-orang apa ni, musyrik Mekah kan? Bukannya Bani Israel ni, bukannya orang Yahudi. Tetapi Allah, ulama-ulama telah menjawab bahawa di kalangan Bani Israel, daripada maksudnya daripada orang Yahudi, Kristian dan juga orang Yahudi, daripada apa ni, kalangan Bani Israel, ada Yahudi dan juga ada Kristian. Tapi orang-orang Yahudi ni mendahului orang-orang Kristian untuk menjadi kafir. Sebab itulah Allah Taala kata, janganlah kamu menjadi kafir. Wala takunu awwala kafirin bih. Jadi tapi ada pendapat lain lagi mengatakan, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir ni. Maksudnya ialah apa? Iaitu sebab orang Quraisy lain, kamu ni lain, gitu kan. Kemudian wala tashtaru, tapi itulah ada macam-macam pendapat lah di kalangan ulama tafsir. Kemudian Allah Taala kata, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu tashtaru. Tashtaru sini ialah ganti maksud dia. Bukanlah kamu beli maksud kan, tapi ganti ayat-ayatku ini dengan harga yang murah. Kenapa? Kerana apa yang berlaku di kalangan Bani Israel ini, terutama di kalangan pendeta-pendeta dia, iaitu orang-orang besar dia kan, orang-orang agamawan di kalangan Bani Israel ini, dia ni dia banyak menyembunyikan perkara-perkara yang sepatutnya diketahui oleh orang-orang Yahudi biasa. Iaitu apa? Sebagai contohnya, kedatangan Nabi Muhammad SAW ada disebutkan dalam kitab-kitab mereka kan. Tapi mereka ni tudung maknanya menutup dan sebagainya kan. Mereka tak nak beritahu kan bahawa sepatutnya Muhammad ini adalah betul. Jadi itu di antaranya kan. Jadi Allah Taala kata, wala tashtaru. Kenapa? Kerana dapat habuan-habuannya, kerana dapat hadiah-hadiahnya kan, kerana dah mereka dapat harta. Jadi banyak lagi lah kesalahan-kesalahan mereka yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Wa iyya yafattakun. Jadi Allah Taala kata, hendaklah kamu semua ni hanya kepada aku sahaja fattakun, iaitu bertakwa. Jadi sekali lagi kita tengok kan, Allah Taala gunakan perkataan wa iyya yafattakun, makna depan makna hanya kepada aku sahaja fattakun, hendaklah kamu bertakwa, hendaklah kamu takut. Seterusnya, wala talbisul haqqa bil batil. Allah Taala larang pula. Jadi banyak semua sekarang kepada Bani Israel. Tapi kepada Bani Israel, bukan ayat Quran ni kepada mereka, tapi ayat Quran ni kepada kita. Jadi nak memberitahu, Allah Ta'ala nak memberitahu, menyindir ke, kita kata apa dan sebagainya, Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita sebagai orang beriman ni, jangan jadi seperti Bani Israel ni. Inilah dia perangai-perangai Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala kata sini, iaitu wala talbisu. Allah Ta'ala berkata kepada Bani Israel ini, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu talbisu. Talbisu asalnya ialah pakaian. Pakaian ialah satu benda yang menyeliputi kan. Tetapi maksud di sini adalah, jangan kamu campur aduk kan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan di antara benda yang benar dengan benda yang salah. Apa benda benar, apa benda yang salah ni? Jadi benda-benda yang salah ni, benda-benda yang betul ni ialah, iaitu kan dalam ajaran Bani Israel itu ada. Sebagai contohnya ialah iaitu Nabi Muhammad dia betul. Jadi mereka tak ada, mereka tutup macam ni, tutup macam ni. Talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kamu sembunyikan benda-benda yang benar tu, kamu sembunyikan. Iaitu antaranya ialah yang masyhur ialah kedatangan Nabi Muhammad, dan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri itu adalah sebenarnya ialah satu nabi yang wajib diikut kan. Yang sebagaimana disebutkan dalam Taurat yang asal mereka, iaitu wajib diikut oleh Bani Israel, iaitu sepatutnya mereka ni menunggu-nunggu kedatangan. Sebagaimana kalau kita kata kita sedang menunggu-nunggu kedatangan apa? Kedatangan Nabi Isa alaihissalam, kedatangan Al-Mahdi. Itu adalah akidah kita kan. Tapi dalam agama Yahudi ni ada, telah disebutkan bahawa mereka ni sepatutnya menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau apabila sah dah itu adalah Nabi Muhammad SAW yang betul, maka mereka sepatutnya kena ikut. Jadi sekarang ni sah dah, tapi mereka ni tetap juga wataktumunal haqqa, menyembunyikan benda yang betul, benda yang benar, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Jadi ini ayat ini walaupunlah ada untuk orang Yahudi kan, tapi ayat ini sebenarnya juga adalah umum untuk kita semua, iaitu apa? Untuk kita yang mengetahui kebenaran, jangan kita sembunyikan kebenaran ni. Kalau dah kita tahu benda tu adalah betul, maka kita tak boleh sembunyikan benda tu. Kenapa? Kerana kalau tidak, kita akan termasuk dalam apa yang telah berlaku kan, yang telah sikap-sikap Bani Israel ini. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kemudian Allah Taala kata wa aqimus solah wa atuz zakah. Hendaklah seterusnya kamu tegakkan sembahyang, dan kemudian wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Jadi kenapa disebut dua saja? Kerana dua ni adalah merupakan paksi tiang kepada sesuatu agama kan. Kepada Islam pun inilah paksi dia, iaitu menunaikan solat,
menegakkan solat, minta maaf, menegakkan solat kan. Aqimu, Allah Ta'ala gunakan dalam Quran ni, dia akan gunakan akimu kan. Dia tak gunakan sallu saja, tapi dia guna aqimu. Sebab kalau sallu ni, artinya ialah cara kita sembahyang tu. Sallu kama ra'aitumuni usolli kan. Maka tunaikan sembahyang sebagaimana kamu tengok. Maknanya buat cara sembahyang tu sebagaimana kamu tengok Nabi buat sembahyang kan. Tapi wa aqimu ia lebih tinggi lagi. Aqimu itu membuat solat ini, melaksanakan solat ini dengan penuh tuntutan-tuntutannya, melaksanakan yang wajib, melaksanakan syaratnya, melaksanakan adabnya dan sebagainya, dan dengan hati juga, iaitu khusyuk. Jadi Allah SWT sebut ni aqimus solah, tegakkan sembahyang, dan juga kemudian wa atuz zakah. Kemudian warka'u ma'ar raki'in, dan rokoklah kamu dengan orang-orang yang rokok. Jadi rokok sini maksudnya rokok bersama dengan orang rokok. Bersama dengan orang rokok itu siapa? Iaitu sahabat-sahabat Nabi SAW. Nabi dan juga para sahabat. Jadi ertinya, janganlah kamu ni kan tak mau ikutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya. Dan bersama orang rokok iaitu hendaklah kamu tunduk. Ada setengah ulama tafsir kata maksud tunduk di sini ialah kerana apa? Kerana orang-orang Yahudi ni sembahyang dia tak ada tunduk, tak ada rokok kan. Jadi sebab itulah dia kata sini ialah warka'u ma'ar raki'in. Tapi itulah satu pendapat daripada ulama tafsir lah. Kemudian ayat yang ke-44 atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Allah Taala marah lagi kan. Mencela lagi. Antara sifat orang Bani Israel lagi ni, terutama pendeta-pendeta mereka, ialah mereka ini menyuruh orang lain dengan kebaikan, bil birri, dengan kebaikan, tapi dia lupa kepada diri mereka. Iaitu apa? Disebutkan secara khusus ini adalah pendeta-pendeta Bani Israel ini, dia suruh orang bersedekah kan. Tapi dia sebenarnya lah ada orang yang paling bakhil sekali. Jadi itu antaranya lah kan. Tapi ayat ni umum, iaitu mencela Bani Israel dan juga mencela kita lah. Itu orang Islam yang mana yang menyuruh orang lain membuat kebaikan, tetapi dia lupa kepada dirinya sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu baca kitab. Kalau baca kitab sini kepada orang Bani Israel lah, baca kitab Taurat lah kan. Jadi mereka tu tahu maknanya. Wa antum tatlun afala taqilun, dan kamu ni tidak berakal ke? Itu maksud dia kan. Maknanya kamu tidak boleh berfikir ke benda ni. Wasta'inu bis sabri was salah. Seterusnya ayat 45. Allah Subhanahu Wa Taala kata wasta'inu, minta tolonglah. Ini adalah kita kata boleh kata umum ke, kita kata khusus untuk Bani Israel ke, tapi asalnya memanglah kalau ikut ayat ni terletak dalam Bani Israel, kisah tentang Bani Israel, tapi ayat ni sebenarnya adalah umum lagi, iaitu apa? Mintalah pertolongan, wasta'inu bis sabri was salah. Disebutkan dua perkara sini kan. As-sabar dan juga as-salah. As-salah di sini ada yang makna setengah ulama tafsir mengatakan maknanya ialah as-salah dengan makna ad-du'a maksud dia. Iaitu bukan solah biasa tapi doa. Mintalah tolong dengan sabar dan juga berdoa. Dan sabar makna sabar dalam berdoa, sabar dalam makna janganlah gopohan nak sesuatu hasil daripada permintaan kamu ataupun daripada sembahyang kamu. Perkara tu Allah Taala kata wa innaha lakabirah illa al-khashiin. Sembahyang itu adalah satu perkara yang berat. Berat itu maksudnya adalah kabirah, besar, ataupun dalam tafsir kata su'ubah, iaitu satu benda yang berat lah untuk dilakukan, melainkan oleh orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk ni macam mana? Allah Ta'ala sebutkan selepas daripada itu, yang khusyuk ni itu allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim, iaitu orang-orang yang yazunnun. Yazunnun sini bukan makna menyangka tapi yazunnun sebenarnya istaiqanu, iaitu orang-orang yang ulama sebut itu yakin, iaitu orang-orang yang yakin. Orang khusyuk itu ialah macam mana? Iaitu orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mulaku rabbihim, berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah ni, sebab itulah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil ayat ini menjadi salah satu daripada dalil untuk menunjukkan bahawa orang-orang mukmin ni akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Kerana apa? Bagaimana? Kerana berjumpa mestilah nampak, berjumpa mestilah dapat tengok kan. Jadi Allah Taala tidak bertempat, tapi Allah ayat ini nak menunjukkan bahawa kita ni akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang beriman, mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka ni akan kembali. Jadi yakin tu dua tu kan, yakin berjumpa dengan Allah, dan iaitu mendapat balasanlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuncaknya ialah berjumpa dengan Allah, dan kemudian seterusnya mereka ini akan kembali, yakin mereka akan kembali kepada Allah, bukannya mati habis macam tu saja. Ayat yang ke-47. Ayat yang ke-47, ya Bani Israel, Allah Taala ulang lagi sekali. Ingatkan lagi. Jadi kita akan tengok kan, berkali-kali Allah Taala ulang bahawa wahai Bani Israel, menyeru Bani Israel, ingatlah kan,
Uzkuru. Sini ingat sekali lagi. Tadi dah ingat. Sekarang ni ingat lagi. Ingat. Ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ni kelebihan lagi yang Allah Taala beri kepada mereka yang besar lagi, iaitu apa? Faddaltukum. Faddaltukum, aku lebihkan kamu 'alal alamin. Maknanya orang-orang Bani Israel ini Allah Taala angkat dia tak sama dengan manusia-manusia lain. Tapi 'alal alamin artinya di atas dunia ni bukanlah sampai bila-bila, tak. Iaitu sebelum daripada Nabi Muhammad SAW berbanding dengan orang-orang yang lain. Orang-orang yang bangsa-bangsa lain, Allah Ta'ala beri kelebihan tu kepada mereka untuk zaman mereka. Bukan zaman sekarang, tidak. Zaman mereka tu. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berikan kepada kamu ni, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Allah Ta'ala lebihkan kamu semua tu 'alal alamin, di atas manusia-manusia lain pada masa tersebut. Kemudian wattaqu yauman. Dan sekarang ni oleh kerana itu takutlah kamu. Bukan ingat bukan untuk Bani Israel saja, tapi untuk semua manusia. Untuk kita juga kan, iaitu takutlah. Takutlah kita semua kepada hari yang mana la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khazu minha adlun wala hum yunsurun. Allah Taala sebut 3 perkara kat sini. Iaitu apa? Iaitu semua itu tak akan dapat tolong orang lain. Kemudian tidak akan diterima syafa'ah. Syafa'ah ni artinya ialah perantaraan. Maknanya kalau kita dah buat salah atas dunia ni, kalau kita guna kabel, guna orang sini, orang ni yang kita kenal dan sebagainya, mungkin boleh tolong Itu syafa'ah, boleh mendapat syafaat kita katakan. Tapi di hari akhirat tak ada. Allah Ta'ala kata setiap orang itu akan dibalas sendiri-sendiri, dan kemudian dia tak ada orang nak boleh tolong dia. Dan wala yu'khazu minha adlun wala hum yunsurun, dan pada hari itu tak ada lagi fidaan, iaitu tebusan. Saya nak menebuskan, saya harta banyaklah, saya nak gunakan, ambillah harta saya tolong lepaskan, tak ada. Jadi pada hari akhirat tak ada lagi benda-benda itu semua. Allah Ta'ala ingatkan kita kan, bahawa maknanya sendiri-sendiri kan. Yang boleh menyelamatkan kita ialah amalan kita sahaja. Jadi itu saja kan. Walahum yunsurun, dan yunsurun situ artinya ialah mereka itu tidak ada boleh ditolong, artinya tidak ada satu benda yang boleh menghalang mereka daripada mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka lagi. Kalau Allah Ta'ala dah nak kenakan azab pada mereka, mereka akan kena azab tu. Jadi setakat itulah saja, insyaAllah ayat 48. Kita akan jumpa lagi insyaAllah dalam sesi yang akan datang, iaitu muka surat yang ke-8 insyaAllah, ayat seterusnya daripada surah Al-Baqarah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi insyaAllah sama-sama kita tutup sesi kita pada kali ini. Tapi sebelum daripada itu, nak ingatkan jangan lupa untuk share, untuk hantar link ni kepada semua sahabat-sahabat yang lain, kepada kawan-kawan yang lain yang di mana saja dalam WhatsApp group antum nas semua kan, sahabat-sahabat semua di mana-mana saja, insya-Allah boleh share benda ni. Tak perlu bayar, tak perlu apa insya-Allah, beri kepada seluruh dunia insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.